tayammumi asyaratun. Pasal sebelumnya kita dah sebutkan mengenai tayammum, iaitu sebab-sebab seseorang itu dibolehkan untuk bertayammum. Yang hari ini adalah kita nak menyebutkan mengenai syarat-syarat tayammum. Ada berapa syarat-syarat tayammum? Syarat tayammum ada 10. Syarat-syarat tayammum itu ada 10. Yang pertama, ayyakuna biturabin. Hendaklah ianya tayammum itu menggunakan debu. Debu yang mana ianya daripada tanah. Tanah yang mana apa Ustaz? Yang warna merah tu ke? Tak, warna apa pun, asalkan nama dia tanah. Sebab tanah ada jenis macam-macam. Ada tanah merah, ada tanah liat, ada tanah gambut, ada tanah macam-macam. Apa saja bentuk tanah dibolehkan untuk digunakan debunya sebagai alat untuk bertayammum. Itu yang mesti kita faham. Walaupun tanah itu contohnya terbakar. Jadi tanah ini terbakar. Jadi tanah terbakar, boleh tak guna? Boleh, sebab namanya masih ada. Namanya tanah juga. Tanah yang terbakar boleh ambil pita muka kita. Boleh, tak ada masalah. Itu dibolehkan. Tapi mesti dengan adanya debu. Tanah liat contohnya, suka betul kat depan kita, kita tepuk, tak ada debu langsung, itu tak boleh lah. Mesti ada yang disebutkan ubar, ada yang disebutkan debunya mesti. Sebab apa? Sebab disebutkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan fatayammamu sa'idan. Sa'idan itu adalah debu tanah. Sebab ada pendapat yang mengatakan debu apa-apa pun, ini pun debu ada ni, boleh. Ada tepuk kat dinding, sebab dinding ni mesti ada debu punya. Jadi ada orang kata asalkan debu, jadi mana-mana debu pun boleh. Itu yang ada orang bertepuk kat mana pun, kadang-kadang dekat bantal, dekat dinding dan sebagainya, dengan kata bahawa itu adalah debu. Kan? Mesti ada debu, dia pakai logik dia mesti ada debu. Dan yang disebutkan oleh syarat itu adalah debu. Debu tu maknanya apa-apa lah. Tak, dalam mazhab Syafi'i khususnya, debu yang dimasukkan itu adalah debu tanah, daripada tanah, bukan debu-debu yang melayang seperti apa, debu yang abu dan sebagainya, tidak, tapi debu tanah. Hatta kalau debu tu dianya daripada tanah tu nampak dia terbang pergi situ, boleh, tak apa. Tapi kalau yang ni kita tak tahu ada ke tidak debu. Jadi debu tu mesti debu tanah, biturab. Yang kedua, ayyakuna tahiran, dan mestilah debu itu suci, tidak najis. Ada najis kat situ, tak boleh. Ataupun minta maaf, tahu tempat tu dia kencing, nampak, kemudian kering, najis. Kalau tahu, kalau tak tahu tak apa, tak nampak kain dia. Kalau sekiranya nampak situ tempat tu tahu dah, kita nampak, kemudian sekejap dia kering, kemudian dia jadi debu lah, tempat itu dah tak boleh lagi digunakan kerana dia ni adalah najis. Ataupun tanah tu, tengok tanah, tapi daripada kubur yang dikorek balik semula, sehingga di sana adanya mungkin tanah itu yang bercampur dengan daging-daging yang bertukar menjadi tanah, maka itu najis, tak boleh untuk digunakan sebagai untuk bertayamum. Kata
Itu yang kedua. Yang ketiga, alla yakuna musta'malan. Tidak boleh dia musta'mal. Musta'mal ini maknanya debu ataupun itu yang jatuh tempat tu jadi musta'mal. Tak boleh lagi kita ambil tempat yang sama. Tempat yang mana kita dah gunakan yang pertama tadi, tak boleh kita ambil tempat yang sama. Ataupun kita buat, kita angkat, kita buat lagi, jadi musta'mal lah. Ambil, pegang macam ni. Yang ni bersentuh dengan ni dah musta'mal dah, sebab dah dikenakan kepada anggota yang lain. Begitu. Jadi tidak boleh kecuali hendaklah dianya tidak musta'mal. Bukan bekas yang digunakan untuk bertayammum. Itu yang dimaksudkan. Yang keempat, alla yukhalitahu. Tidak bolehlah dia itu bercampur seperti daqiqun, seperti tepung, wa nahwuhu, dan seumpamanya. Debu bagus dah, tapi rasa macam kurang. Tambah sikit tepung, tepung tu memang dia lembut, halus. Tak boleh. Sebab kalau dia campur tepung, sebab dia tak cukup syarat. Sebab syarat yang pertama tadi turab. Tiba campur dengan tepung, bermakna kalau kita ambil, bermakna ada yang ada tepung, ada yang adanya turab. Maka tak sempurna dan sebagainya, maka tak boleh lah. Jadi dia mestilah tidak bercampur dengan selain daripada tanah. Sehingga dengan sebab itu, kalau dia ada, tak menyebabkan dianya kena pada tubuh yang kita nak tayammumkan. Yang kelima, wa ayyaqsidahu. Hendaklah dianya meniatkan memindahkan debu itu ketika mana ke muka dan ke tangan adalah untuk bertayammum. Kenapa ni boleh jadi kena cakap begitu juga? Mestilah orang nak ambil tu untuk jamu. Ada juga orang tak terniat seperti itu. Ada. Ataupun kadang-kadang orang tolong tayamumkan, kalau kita tak niat, tak jadi apalah. Atau debu, angin tiup, kena muka, putih, habis semua satu badan berdebu. Cair-cair tak ada. Tadi dah tayamum dah tadi, debu dah penuh kat badan dah tadi, kita tayamum lah. Tak boleh. Sebab masa berpindah ke muka dan tangan tadi, kita tak niat. Mesti meniatkan ketika mana kita nak pindahkan. Itu yang disebutkan adalah meniatkan bertayammum. Falau saffathu rihu faraddadahu alaihi lam yakfihi. Maka apabila debu itu ditiup oleh angin lantas dianya meratakannya, maka belumlah cukup dianggap tayammum. Maknanya kalau ada debu kena hembus kita, angin kena sini, lepas ada debu lagi sini, kita pun ratakan. Tadi berpindah daripada situ ke situ, tak niat tayammum. Masa kita dah ratakan, tiap tayammum tak boleh. Masa berpindah daripada tempat yang kita tanah tadi kepada wajah, debu itu kepada muka, masa kita nak angkat itu adalah mesti ada niat untuk bertayammum. Itu yang maksudkan. Wa yamsaha wajahu wa yadayhi bidarbataini. Dan hendaklah dianya menyapu wajahnya dan kedua tangannya dengan 2 kali pukulan, kalau dalam bahasa dia lah. Ataupun kita panggil 2 kali pengambilan debu itu. Mesti 2 kali. Kalau 3 boleh jadi makruh. Kalau 1 tidak sah. 1 terus dengan tangan. Memanglah 1 dia dah musta'mal. Tapi kalau saya boleh buat tak musta'mal, Ustaz? Macam mana? Saya ambil tangan yang tu dulu. 1 semua rata lah. Yang ni ada lagi kan, Ustaz? Tak batal ni. Dia pun buat. Boleh lah. Saya pun tak tahu macam mana cara lah. Boleh lah gunanya 2 tu. Sah tak? Mesti 2 kali. Kalau pun dia boleh untuk buat muka itu dengan 1 pukulan dan sekali dengan tangan yang sebelahnya, ataupun macam mana pun, kalau dia pukul yang 1 lutut yang sebelahnya, sah. Tak semestinya maknanya 2 pukulan tu 1 muka, 1 lagi untuk 2 tangan. Tak semestinya. Yang penting 2 kali. Faham tak? Tapi logiknya biasanya ialah itulah 1 pukulan untuk muka,
Satu pukulan lagi adalah untuk kedua tangan. Tapi kalau dia boleh buat satu pukulan muka dan tangan sebelah, satu pukulan lagi adalah untuk sebelah lagi, sah. Sebab syaratnya adalah 2 pukulan, dua kali ambil. Tak boleh kurang daripada itu. Kurang daripada itu tak sah. Tapi kalau lebih daripada itu boleh jadi makruh. Kalau sekiranya betul tak kena, boleh. Nah, yang pukulan tu masa tepuk tangan kan? ya. 2 kali je boleh. 2 kali. Maksudnya satu untuk muka, satu lagi untuk tangan. Nak tu pula macam mana? 3 kali sunat. Tak ada. Bukan sekali lah. Tayamum tak ada sunnah 3 kali. Satu, dua, tiga. Sekali je. Yang jual dekat kedai yang macam dia keras tu. So kalau kita dah pakai sentuh tu, yang satu tu semua tak boleh pakai lagi. Tak. Kita boleh guna lagi. Boleh. Tapi sebaiknya yang itu kita asahkan. Kita asah dulu. Yang kemudian dia dah jadi debu, kita tepuk di tempat tu. Itu yang maksudnya. Kalau contohnya kita dah tepuk sini, lepas tu nanti campur dengan tanah yang lain balik semua, jadi tak ada masalah. Tapi kalau tempat yang kita dah tepuk itu dah nampak dari situ, jangan dari situ lagi, tempat lain. Lain mustahil. Wa an yuzilan najasata awalan, dan hendaklah dia menghilangkan najis terlebih dahulu. Ini dikatakan bahawa hendaklah dianya menghilangkan najis dahulu, iaitu najis yang tak dimaafkan. Di atas contohnya di badan dia kena hilangkan dulu najis itu, iaitu bila? Sebelum tayamum. Kalau boleh. Sebab kalau ikut daripada syarat ini, kalau dia tayamum sebelum dia hilangkan najis itu, maka tayamumnya tidak sah. Begitu. Sebab apa? Sebab tayamum itu adalah untuk ibahah, untuk membolehkan untuk kita, bukannya dianya adalah mengangkat hadas, tetapi dia membolehkan untuk solat, istibahatus solat. Membolehkan, bukanlah maknanya dianya adalah mengangkat hadas. Itu beza dia. Tapi wuduk kita mengangkat hadas, ada najis, boleh kita bersihkan, tak apa. Tapi kerana dia nak membolehkan seseorang itu solat, maka dia kena untuk membersihkan najis itu terlebih dahulu. Itulah maksudnya. Jadi maknanya kenapa? Kerana dia adalah benda yang mubah, benda yang istibahah, disebut ibahah. Maka benda najis ini adalah yang melarang. Bermakna ibahah itu disebutkan la ibahah ma'al man'i. Benda yang ibahah tak boleh ada dengan benda yang dilarang. Mesti benda larang tu kena buang dulu, baru boleh dibolehkan benda itu. Itu maksud dia. Diumpamakan juga dianya seperti orang yang bertayamum sebelum masa waktu. Kenapa dia angkat tayamum untuk solat, membolehkan dia solat, tapi waktu tak masuk lagi. Apa yang boleh? Dah tak ada waktu yang dia boleh. Itu contoh dia juga. Di antaranya dipanggil sebagai syibhu ataupun seumpama itu keadaan itu. Agaklah. Yang ke berapa? 8. Wa ayyajtahida fil qiblati qablahu, dan hendaklah dia berijtihad dalam menentukan kiblat sebelum bertayamum. Ini kalau dia tak tahu kiblat. Kalau dia dah tahu kiblat, okey, tahu kiblat sini baru dia boleh ambil tayamum. Kalau dia tak tahu kiblat ke mana, dia pun tak tahu dan tak tetapkan lagi kiblat ke mana, dia tayamum dulu. Nanti lepas tayamum nanti saya akan tengok macam mana kiblat. Tak sah. Maksud ijtihad dalam kiblat ni apa? Maksudnya kalau dah memang ada kiblat, tak ada masalah lah. Okey, kiblat kat sini, ambil tayamum. Tapi kalau tak tahu, baru kita nak tahu, cari, tak sah tayamum kita. Apalagi memang kita tak tahu kiblat, kita kena tentukan dulu dengan ijtihad kita. Kita tengok,
okey matahari terbenam kat sana contohnya. Contohlah. Atau ada kompas atau sebagainya dah tetapkan, baru ambil tayamum. Kalau tayamum baru kita tentukan kiblat, tak sah kita tayamum, kena ambil semula. Itu tayamum. Wa yaqa ba'da dukhulil waqti, dan hendaklah dia bertayamum setelah masuk waktunya. Iaitu waktu yang dia nak melakukan solat tu lah. Kalau waktu solat zuhur, dia kena solat, dia kena tayamum setelah masuk tergelincir matahari, masuk waktu zuhur, baru dia boleh solat zuhur. Solat asar pun begitu, solat yang lain pun begitulah keadaan. Dia dah masuk waktu baru boleh. Kalau tak sah dia punya tayamum. Wa an yatayammama li kulli fardin ainin, dan hendaklah dia bertayamum untuk setiap solat yang fardu ain. Tak boleh tayamum guna untuk dua solat. Solat zuhur tak batal-batal sampai asar. Masuk waktu asar kena tayamum balik. Tak boleh gunakan tayamum yang awal. Tak. Dia secara automatiknya dia terbatal kalau kita nak solat fardu masuk waktu. Kalau kita jamak pun sama, mengikut yang dikatakan, iaitu tak hanya boleh untuk satu fardu ain saja. Hatta solat nazar tu fardu ain juga, pun kena tayamum juga. Saya bernazar untuk solat 4 rakaat. Setiap rakaat dia kena tayamum. Sebab setiap satunya itu adalah nazar wajib. Sudah, macam mana ni? Solat 1 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lagi. Kan kalau kata 10 rakaat, macam mana? Begitu keadaan dia. Setiap fardu ain itu satu tayamum. Setiap fardu ain satu tayamum. Tapi kalau yang lain, yang mana dia sunnah, tak apa, boleh, dibolehkan. Tapi kalau fardu ain, tak dibolehkan untuk bertayamum. Itu 10 daripada syarat-syarat yang disebutkan untuk seseorang itu bertayamum. Tanpa daripada 10 syarat ini, maka tidak sah. Ya, kalau dia qada contohnya solat fardu, pun dia kena tayamum juga setiap kali dia nak qada solat itu, sebab itu adalah fardu ain. Sama. Sebab kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, minas sunnah la yusalliya bi tayammumi wahid illa salatan wahidatan. Tidak, dari bersunnah sumbernya, iaitu tidak solat seseorang itu solat satu, kecuali dengan tayamum, kecuali tidak solat seseorang yang bertayamum itu kecuali satu solat sahaja. Solat jenazah, kalau dianya adalah fardu kifayah, maka dia dibolehkan. Ya, fardu kifayah. Dia kata fardu ain. Solat Jumaat ada. Apa dia? Solat Jumaat. Azan kalau tak tayamum agak lambat. Ini boleh kita tayamum sebelum. Dah masuk waktu belum? Belum. Dalam waktu orang dah start nak khutbah. Tak apa, dia kena syaratnya begitu. Syaratnya masuk waktu. Jadi masa waktu itu khatib pun dia lambat juga. Sebab dia pun nak kena tayamum juga. Takkan dia naik khutbah belum tayamum. Tak apa, lambat dah tu. Azan, kemudian tayamum, tunggu khatib. Tak ada, khatib pun dia tak boleh. Dia kenalah fleksibel. Kan, tunggu makmum pergi tayamum dalam waktu-waktu yang mana sebetulnya kemarau yang memang tak ada air. Begitulah keadaan dia. Dia mesti masuk waktu dulu. Kita tayamum sebelum masuk waktu, tak sah. Itu yang kita kena faham. Kalau kita jauh, Sama juga. setiap zuhur tu kena asar pun. Betul, sama juga. Dah habis, tayamum pula. 2 kali tayamum. Kecuali kita sebut tadi, yang dia tanya tadi, an-nafal ataupun
solat sunat ataupun fardu kifayah seperti solat jenazah. Itu juga adalah disebutkan adalah dibolehkan dengan tayamum yang dibuat untuk solat fardu, dibolehkan. Nah, salah satu orang tu dia bangun tidur pagi, dia dalam janab. dia apa? Dia dalam janab tadi. Okey, baik. Lepas tu dia terus masuk tu dia lepas tu dia pergi tempat kerja. Kalau tempat kerja tengok ada air. Okey. Adakah dia kena mandi? Terus semua balik sekarang waktu dia. Ya, mesti. Ada waktu lagi? Mesti. Kita tayamum. Semayang dah selesai. Waktu belum habis, hujan turun. Kena wuduk, salat. Masih ada waktu, mesti. Apa lagi kalau macam tadi tu, sebenarnya dia adalah orang yang sebenarnya tak layak untuk dia bertayamum. Mungkin sebab jaraknya yang dia kena cari itu mungkin tak kurang daripada itu, dia tak cari ke, dia pergi tayamum terus ke, maka dia wajar untuk menggunakan air. Air itu dia kata idza ja'al ma batalat tayamum. Kalau dah ada air, maka batallah tayamum itu. Orang yang jenabah begitu juga. Dia tayamum kerana tak ada air. Nanti dah ada air, dia wajib tak untuk mandi wajib. Sedangkan dia tadi dia dah tayamum, selama banyak kali dah, banyak hari dah tayamum. Sebab dia tak ada air. Ada air dia kena mandi wajib. Tapi yang tadi ni tak perlu qada lah. Sebab tadi ni ditunaikan dengan dasar dah selesai lah. Tapi yang kalau waktunya ada, dia kena solat dan juga. Maknanya kalau waktu solat tu dah tamat, tak perlu nak tak perlu. kan, tapi mandi tu harus. Ya. Tapi kalau contohnya dia jumpa air tu dalam had yang dekat sebenarnya, tapi dia tak cari ataupun lupa, tak jumpa ke atau tak lupa ke dan sebagainya, maka dia wajib qada. Sebab dia tu sebenarnya tak layak untuk tayamum. Hanya tayamum tadi kerana dia sangka sahaja. Nah, kalau dia tepuk debu sembarangan, langsung dia letak power je. Satu tangan keluar lagi, satu lagi. tak boleh. Tayamum tak boleh. Maknanya dengan sebelah tangan juga. Ya. Macam mana dia debu tu jadi ambil yang dekat satu tu? Tak ada boost power, dia boost power. Dia ambil sebelah lagi. Tak. Ya. Cari sikit. Ratakan. Cari sikit sini rata tak boleh. Tepuk dua tangan serentak, kira dua kali atau satu kali? Tak, satu kali. Dua tangan serentak. Satu kali tepukan. Satu kali tepukan muka. Selesai. Satu tepukan tangan. Satu, dua, dah. Sudah, begitu je. Tayamum. Satu tepukan muka. Ratakan. Mengikut kepada dhan kita sudah macam tu je. Janganlah sampai memang kita nak kenakan semua betul-betul macam tu, tak memadai. Sudah. Tepukan yang kedua, tangan. Kita buat sampai sini, kita tak pergi sentuhkan di atas yang lain. Sebab apa? Akan jadi musta'mal. Jadi kita buat begitu sampai bawah. Baik, kita maknanya yang ni kita tepuk, yang ini kita letakkan di belakang, kita buat sampai sini, kita pun patah balik. Yang ini ni, yang sisa belah sini pula ni, kan lebih ni. Yang ni satu ni dah habis lah, dah guna dah. Yang ni masih ada lagi. Yang ini pula untuk sebelah atas ni pula. Dah. Berhenti sampai situ, sini pula. Awak pusing balik. Dah. Kemudian selesai lah tayamum. Ustaz, saya tak selesa lah, ada lagi benda kat tak kena kat, tak apa. Tak perlu lagi, dia tak seperti air. Dia ada, nanti kita akan pergi kepada sunnahnya. Apa yang kita nak buat, kita nak asingkan, nak tepuk dan sebagainya lepas ni. Cuma 10 syarat itu mesti ada untuk dianya syarat sah tayamum itu. Kalau tak memenuhi kepada salah satu daripada syarat sah itu, maka tak sah. Kita kena bersihkan najis dulu yang ada kat badan kita, tengok, kita buang dulu. Air tak ada sah, macam mana kita nak bersihkan? Bersihkan dulu, hilangkan dulu dengan debu dan sebagainya. Jangan biar dia tepek situ sebagainya, tak boleh. Tak sah. Kiblat dekat mana? Dah masuk waktu ke belum? Ini yang mesti dipastikan. Kalau kita dekat sini, dekat tempat mukim dan sebagainya, mungkin tak ada masalah sebab kita tahu. Tapi kalau musafir, tempat-tempat lain yang kita tak tahu, tak ada jam, tak ada apa, yang tu yang dimasukkan tadi ni,
Waktu dah masuk ke belum? Kita tengok matahari agaknya dah masuk zuhur ni. Kita kena ijtihad. Dah masuk. Baru kita dah sangka masuk tadi, baru boleh tayamum. Kalau kita tegak, rasa belum lagi matahari tegak lagi, tak boleh untuk tayamum. Itulah maksudnya daripada 10 syarat yang kita sebutkan tadi. Nah, biasanya ini pasal solat Jumaat tadi. Solat Jumaat ni air keluar kecil sikit. Jadi orang beratur panjang. okey. Jadi khatib dah ambil duduk dah. Jadi sekarang ni masa dah nak habis, orang dah nak mula solat. Air keluar, orang beratur panjang. Jadi tayamum Boleh tak tayamum? ha. Tak boleh. Ada air tak boleh tayamum. Kita banyak lagi air kat tempat lain. Tapi kita yang lambat lah kan. Kalau tu kalau boleh tayamum kat rumah lah atau kat tempat dulu. Jangan tayamum kat masjid. Kalau boleh. Tapi tak boleh. Okey, macam mana kalau dah tak boleh? Kiranya dengan keadaan seperti itu, dah tak ada dah, memang takut dah teringat Jumaat dan sebagainya. Kalau pun tayamum, dia qada. Dia tak boleh. Dia qada zuhur. Mana qada Jumaat tak boleh. Jumaat kau boleh qada. Zuhur tu boleh buat lah, pasal dah boleh balik dah lepas tu. Ya? Nak Jumaat, Zuhur boleh buat sebab boleh balik rumah. Tapi di masjid tu dengan air kecil, orang beratur banyak. Ini pun orang yang tak kira juga, air kecil pun nak ambil banyak. Banyak kali juga. Tak boleh, dia mesti juga gunakan air. Sebab air itu yang ada sebenarnya di keliling ni pun banyak. Dia kena, kalau boleh tadi ni, pertama dia kena cari air dulu. Tengok dah panjang ni, dia kena cari air tempat lain lah. Tempat-tempat tu. Dia mesti. Kalau tidak, dia tak boleh. Kalau di negeri sejuk tu ada tanah, Boleh? ais dia banyak. Kalau dia pergi negeri yang sejuk, Air banyak. ais dia juga. Air semua boleh jadi tempat untuk wuduk je kan. Kalau dia cairkan. Dia tak boleh tepuk air. Tak boleh. Air itu pun boleh jadi air kan. Kalau kita boleh jadikan air, kita letakkan air itu dalam bekas, contohnya lama-lama dia cair, contoh gunakan untuk wuduk. Tapi kalau kita tepuk atas air, kita gunakan tak boleh. Atas air itu contohnya basah, kita tepuk dia, memang basah lah kan. Kita gunakan untuk wuduk, tak boleh sebab dia menyapu. Dia mesti ada air. Oleh kerana itu, kalau kita boleh letakkan air itu, yang kita boleh titikkan dia sampai takung dan baik boleh. Maksudnya salji tadi pun macam salji. Sebenarnya salji-salji yang keras atau salji-salji yang memang dia macam tu, kita letak, tak boleh. Kalau dia tak cair, dia kena cair. Tapi salji itu boleh digunakan untuk berwuduk sebab dia mutlak. Tapi dia mesti air, bukannya mesti cair lah, dia cair. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك